Didik TV KPM. Baiklah, murid-murid, untuk aktiviti pembelajaran kita pada kali ini, kita akan berfokus kepada kemahiran membaca Bahasa Melayu ataupun BM 2.51, iaitu membaca bahan bacaan mudah. Okay, kalau dekat prasekolah, dekat kelas, kita ada macam-macam bahan bacaan, antaranya buku besar. Wow. Okey, jadi hari ini Cikgu Alfian akan membacakan buku besar yang bertajuk Ikan yang Sombong. Okey, Mira, jom kita lihat sama-sama buku ni. Okey, lihat Mira tengok ada gambar apa dekat buku ni? Mira lihat ada gambar ikan dan juga ada gambar macam dalam laut lah cikgu, terumbu karang. Betul. Jadi itulah apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jom kita sama-sama baca. Mira dengar baik-baik dan murid-murid kat rumah dengar baik-baik buku yang cikgu akan bacakan ini. Baiklah. Okey, jom. Kita lihat muka surat yang pertama. Okey. Molly ialah seekor ikan yang sangat cantik. Okey. Ia selalu memuji kecantikan dirinya sendiri. Okey, dalam laut ni ada seekor ikan. Okey, ikan ni namanya Molly. Molly, dia rasa dialah ikan yang paling cantik. Dialah hidupan di dasar laut yang paling cantik. Sebab dia ada sisik yang berkilauan, ada sirip dan ekor yang warnanya keemasan. Jadi dia rasa dialah ikan yang paling cantik. Ya. Jadi jom kita teruskan bacaan kita. Okey. Molly selalu berbangga dengan kecantikannya. Dia selalu berbangga dengan kecantikannya. Molly juga selalu mengejek paras rupa kawan-kawannya. Molly ni nakal betul. Okey. Walaupun dia cantik, dia ada sirip yang cantik, ada ekor yang cantik, tetapi dia suka mengejek kawan-kawannya. Tengok kawan-kawan dia sedih. Tengok ni ada umang-umang, ada tapak Sulaiman, ketam, sotong, kuda laut dan juga udang. Jadi agak-agaknya apa yang dia selalu cakap dia dengan kawan-kawan dia? Mungkin dia cakap dengan kawan-kawan dia, kalian semua tak boleh berenang laju macam saya. Mungkin dia cakap macam tu dengan tapak Sulaiman kan? Kemudian mungkin dia cakap dengan ketamnya, dahlah ada cengkerang yang keras, sepitnya pula besar, jalan pula sengit. Tu mungkin antara apa yang Molly selalu katakan pada kawan-kawannya yang lain. Sebab dia selalu berbangga kepada kecantikannya. Okey, jom kita lihat apa seterusnya. Molly selalu berbangga melihat wajahnya yang cantik dan sisiknya yang berkilauan. Nampak kulit dia memang cantik, sirip dia memang cantik, berkilauan. Dia kalau jumpa cermin, dia akan tengok cermin lama sangat. Dia akan belik muka dia. Cantiknya kulit saya, sisik saya berkilauan, ekor saya cantik. Sayalah ikan yang paling cantik di dasar laut ni. Kalau jumpa cermin, mesti dia akan memuji-muji kecantikannya. Jom kita lihat apa lagi akan berlaku. Apa ni? Okey, jom kita lihat. Ketika sedang leka melihat cermin, tiba-tiba sebuah jaring nelayan memerangkap Molly. Masa dia tengah belik-belik muka dia yang cantik tu, dia tak sedar ada jaring nelayan yang jatuh dari permukaan atas. Sebabnya dia asyik ambil cermin, dia tengok muka dia. Dia tak sedar dekat atas tu ada jaring nelayan yang memerangkap dia. Wah, kena tangkap ke cikgu? Kena tangkap lah. Kesiannya. Itulah dia berangan ni Mira ni. Okey, jom kita lihat apa lagi seterusnya. Molly menjerit meminta tolong. Dia jerit, tolong, tolong. Okey, kemudian rakan-rakan Molly segera datang untuk membantu. Masa dia terperangkap, barulah dia teringat nak minta tolong. Kemudian dia pun jerit. Molly pun jerit, tolong, tolong, saya terperangkap. Ada jaring nelayan memerangkap saya tak boleh keluar. Kemudian kawan-kawan Molly yang lain, kuda laut, sotong,
ketam, umang-umang, udang dan juga tapak Sulaiman pun datang. Walaupun kawan-kawan ini selalu diejek, tetapi mereka tetap datang untuk menolong. Tapi macam mana tapak Sulaiman nak menolong? Iyalah cikgu. Sotong pun tak boleh nak menolong. Jomlah kita baca sambungannya. Okey, baiklah. Okey, seterusnya. Doni segera memutuskan jaring tersebut menggunakan sepitnya yang tajam. Doni ni bukan ketam yang dia ejek ada sepit yang besar hodoh tu. Rupa-rupanya kawan dia nama Doni ni yang menolong dia. Okey, Doni pun datang cepat-cepat menggunakan kuasa sepitannya. Kemudian cepat-cepat memutuskan jaring tersebut. Kalau lambat, mungkin nelayan akan tarik ikan tu dan Molly pun akan terperangkap. Dan Molly mungkin jadi lauk masakan pada hari itu kan. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Molly sangat menyesal kerana selalu mengejek rakan-rakannya. Itulah tadi ejek-ejek kawan-kawan dia. Sekarang kawan-kawan dia yang membantu kan? Betul. Okey, jom kita lihat seterusnya. Okey, selepas kejadian itu, Molly sudah insaf dan tidak sombong lagi. Macam inilah kan. Kita tak bolehlah nak sombong-sombong. Betul tu. Okey, dan seterusnya, jom kita baca apakah perkataan-perkataan ini. Okey, iaitu merujuk kepada haiwan yang terdapat di dasar laut. Okey, yang pertama kita ada ketam, udang, sotong, ikan, tapak Sulaiman, umang-umang dan kuda laut. Ini antara haiwan yang menghiasi cerita kita pada hari ini. Selain daripada ini, ada banyak lagi hidupan yang terdapat di dasar laut. Okey, jadi cikgu nak tanya Mira lah. Ya, cikgu. Agak-agak apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ikan yang sombong ni? Pengajarannya yang pertama sekali, jangan pandang rendah terhadap kawan-kawan kita, cikgu. Betul. Okey. Selain daripada itu, sentiasalah bersikap rendah diri. Betul sekali. Murid-murid kat rumah jangan sesekali berbangga dengan keistimewaan yang kita miliki. Sebab kadang-kadang keistimewaan kita adalah kelemahan kepada orang lain dan kelemahan kita pula adalah keistimewaan orang lain. Jadi jangan sesekali memperkecil-kecilkan orang lain. Ya, betul tu cikgu. Terutama sekali rakan-rakan yang berada di sekeliling kita kan cikgu? Betul, tepat sekali. Baiklah cikgu, banyak ada aktiviti menarik yang telah kita lakukan. Apa rumusan daripada Cikgu Alfian untuk kelas kita pada hari ini? Okay, terima kasih Mira. Baiklah, rumusan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama sekali tadi kita dah belajar kemahiran membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka VKV, iaitu vokal, konsonant dan vokal. Okey, ada banyak perkataan yang kita dah belajar, antaranya ialah ubi, ibu, api, aki, emu dan macam-macam lagi. Okey, dan seterusnya adalah kemahiran membaca, iaitu membaca bahan bacaan mudah. Okey, dan kita dah baca buku berkaitan dengan ikan yang sombong dan kita dah jumpa pengajarannya, iaitu kita janganlah memandang rendah kepada orang lain. Jadi cikgu harap apa yang kita telah pelajari pada hari ini sentiasa tersemat dalam minda dan juga ingatan murid-murid. Didik TV KPM